Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat menyintai Allah, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah. Dan terutama yang besar sekali nikmat adalah nikmat Allah mengurniakan kepada kita ni hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada lagi. Kita belum ada lagi di waktu itu. Allah sendiri esa, dia cukup maha sempurna mengesakan dirinya, memuji dirinya, berasyik dengan dirinya. Belum ada pun satu yang Allah nak jadikan, Allah nak tajalikan, Allah nak ciptakan. Keadaan Allah sentiasa maha sempurna, maha cukup, dia tidak memerlukan, tidak ada kekurangan langsung. Dari dalam keadaan itu, maka pertama Allah ingin menjadikan adalah Nur Muhammad, iaitu daripada dirinya, iaitu sifatnya yang tidak lain untuk supaya ia ingin dikenali. Iaitu itulah nikmat yang paling besar, bahawa kalau hidup kita ini kita tahu hala tujuan sebenar. Hala tujuan kita sebenar adalah ingin kembali untuk mengenal kepada Allah. Kalau tidak pun hidup kita tidak akan bermanfaat. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad. Belum lagi jadi sekalian alam ini. Maka pertama Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah memberi cahaya di langit. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Belum ada syurga, belum ada neraka, belum ada lauh mahfuz, belum ada tempat yang paling tinggi. Mana Allah menjadikan daripada zatnya, iaitu sifat yang bernama Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad, sifat tu berasal daripada zat, supaya kita ni tahu bahawa nur tu sendiri menyatakan yang ada hanya Allah. Jadi dia menyuluh sekalian alam ini. Di waktu tu tak ada apa. Sekalian alam ni dipenuhi dengan cahaya. Bukan dipenuhi dengan planet-planet. Dipenuhi dengan cahaya di waktu tu. Itu berjuta tahun entah berentah, kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah ilmu pengetahuan ini. Tidak dibagi tahu melainkan sedikit. Jadi yang sedikit ni kita ceritakan itu daripada Allah sedikit tu, bahawa keliling kita ni matahari, bulan semua tak ada lagi. Yang ada adalah cahaya terang. Jadi kita ni sebenarnya duduk di dalam cahaya. Maknanya keliling kita cahaya. Allah punya nak menyatakan dirinya. Dia jadikan yang pertama adalah menyatakan nurnya, iaitu jelas. Maknanya kalau kita mengatakan lagi
bahawasanya kita tak kenal Allah, maknanya kita mengatakan kita tak melihat Allah, maka kita saja ialah. Sebab awal-awal pun Allah dah jadikan adalah nur, cahaya, penerang, jelas. Tadi. Takkanlah kita tak nampak cahaya. Melainkan kita menutupi mata kita. Jadi keliling kita penuh cahaya. Habis yang jadi malam ni Allah menjadikan siang dan malam. Malam dan siang Allah yang jadikan. Allah tutup ya planet bumi ni bukan besar mana Allah Ta'ala. Planet bumi ni macam sebutir pasir. Ya, aku ciptakan di tepi pantai punya pasir. Allah Ta'ala kata. Sejak aku ciptakan bumi ni, tak lain aku pandang dia seperti sebutir pasir di tepi pantai. Halus sangat. Kau dapat bumi tu, yang kita gila-gilakan sangat ni, ya, dalam ni tu isinya tu, harta lah, kedudukan lah, wanita lah, dan macam-macam lagi. Tapi tu yang besarnya, itu cuma sebutir pasir di tepi pantai pandangan Allah. Apatah lagi kita ni tadi. Langsung tak nampak apa pun, halus sangat. Tapi Allah nak nilaikan kita ni bila kita kenal dia tu, terus kita ni pandangan Allah jadi pandangan ridha Allah. Kerana kita tahu hala tujuan kita ni dihidupkan, Allah nak lihatkan kita ni bagaimana kenal ke tidak aku. Jadi kita ni alhamdulillah yang hadir ni pada malam ni dan seterusnya pendengar-pendengar YouTube yang hadir ni adalah pilihan-pilihan Allah. Kerana Allah tu sendiri menjelaskan dirinya, maka kita menyaut panggilan Allah. Seperti mana kita Allah menyaut kita panggilan haji, panggilan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Maknanya kita menyaut panggilan. Menyaut panggilan Allah kerana Allah ingin dikenali, maka kita menyaut itu dulu. Beruntung kita. Kerana pada manusia yang pada penghujung zaman akan kembali jahiliyah balik, kata Rasulullah. Makna jahiliyah balik, dia tidak mahu mengenal Tuhan dia. Dia mahu mengenal akuan dirinya, iaitu dia angkat akuan dirinya. Maka tu di zaman Rasulullah terlalu banyak orang-orang, iaitu yang dipanggil jahiliyah. Sebab apa jahiliyah? Bukan dia tak ada ilmu, dia banyak ilmu. Ilmu-ilmu para nabi-nabi dulu-dulu tu banyak. Tapi dia tu tadi tak mahu mengambil ilmu yang paling mustahak, iaitu ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Maka tu diri mereka ni jadi jahiliyah sebab dia mengikuti akuan-akuan diri mereka. Begitu juga kita sekarang ini kembali jahiliyah balik, kata Rasulullah. Setelah aku datang pada mulanya, diutus oleh Allah di tempat yang paling teruk, Nabi diutus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling teruk diutus, iaitu jahiliyah. Maknanya sampai makan Tuhan. Tuhan tu dia buat main. Itu tadi. Jadi Rasulullah SAW tak terus bakar patung-patung tu, tak. Nabi pula dianggap asing. Kerana apa? Nabi tak ada patung. Nabi tak ada berhala. Dianggap Nabi ni sesat pula. Begitu je kita tadi. Bila kita buat pengajaran ni, buangkan akuan berhala diri kita, buangkan akuan berhala nama riak, takbur, sombong, ujub, orang kata kita ni tak pandai. Orang nak cerita surga, balasan, ganjaran. Punya jahiliyah balik. Lepas tu, ya Allah, mereka bawa tu, mereka ajarkan. Dalam sukatan pelajaran tu, diajarkan anak-anak daripada darjah 1 sampai profesor, upah ganjaran. Nanti kita dapat Allah Ta'ala kat surga, nanti kita bersama dengan Rasulullah di sana, bersama dengan Allah kita di surga nanti. Dia angan-angan di situ. Bagi saya itu angan-angan. Tersilap. Kerana yang nyatanya adalah kita ni di dunia lagi kita melihat Allah. Mengapa kat surga jauh sangat kita nak lihat Allah, nak bersama dengan Allah? Sekarang tak bersama. Mengapa Allah bagi tahu dalam ayat ad-du'a, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Tidak pernah aku tinggalkan dan tidak pernah aku berpaling. Dan Allah bagi tahu banyak dalam ayat Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila Muhammad, bila orang-orang ahli ibadah sa'alaka ibadi, katakan fa inni qarib, aku ni dekat. Lebih dekat daripada diri dia. Lebih dekat lagi.
Makna Allah tu dah bagi tahu dah. Dia tu terlalu dekat, kita nak nunggu kat syurga nanti. Kita masuk syurga, kita melihat wajah Allah. Punya biul. Dia punya setting otak dia tu sebab ulama suk ni tadi. Ya, sebab itulah jadi teruk kita umat kita. Jadi jahiliyah. Sebab yang memimpin tu sendiri jahiliyah tu bukan jahiliyah. Dia banyak ilmu, tapi jahiliyah tentang Allah SWT. Kalau jahil aja tentang Allah, dia nak pergi belajar. Tapi kalau jahiliyah, botol ni botol dia penuhkan. Dia isi dengan ilmu, dia rasa dia dah ada ilmu cukup. Padahal dia jahil padahal. Jadi dia jumpa orang, dia bawa ilmu dia. Mana dia nak kenal Allah? Sebab diri dia dah rasa sombong dengan akuan diri. Bila kita bagi tahu kembali tak. Dia tetap dengan pengajian dia tetap upah surga neraka. Sedangkan jelas-jelas yang Rasulullah SAW sebut, Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah. Ridha dulu. Rasulullah tak doa jannah dulu, ridha dulu. Kamu ridha, kamu tak faham kau nak jannah. Macam mana ridha pun kamu tak faham? Ridha tu Allah tu ridha kau kenal dia. Engkau tu kenal Allah dari bersungguh-sungguh baru boleh dapat ridha. Tapi kalau kau nak terus jannah tanpa ridha Allah, mana boleh? Mimpi ke? Tak? Mana boleh? Kita tak kenal mak kita macam mana? Mak kita punya susah payah. Kita buat tak tahu, kita boleh tinggi suara. Kita rasa kita tak respect dengan mak kita. Padahal dia melahirkan kita cukup susah. Menggendongkan kita 9 bulan, 9 hari. Ya, Allah suruh kita fikir tu. Tu mak tu, belum Allah sendiri tu, engkau tak ada apa. Belum disebut ada lagi. Bila aku bagi engkau ada, engkau sombong, kau rasa engkau ada. Tu tadi. Susah engkau nak tukar. Engkau dah rasa engkau ada ilmu, engkau dah pandai, engkau rasa ilmu engkau. Lepas tu biadab pula di hadapan Allah, minta pula upah. Tak malu ke kau gunakan ilmu Allah, gunakan kudrat Allah, gunakan apa segala-gala, semuanya hak Allah, kau minta Allah Ta'ala balas. La haula wa la quwwata. Punya zalim kita dengan Allah Ta'ala. Punya jahiliyah kita dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dibiarkan. Kita pula rasa kalau kita ni dirasuk, saya cakap dulu. Kalau dirasuk, sedar kita dirasuk, kita pergi mana-mana, pergi perubatan Islam ke apa. Keluarkan apa benda penyakit dan kita dah rasuk. Tapi ni dah dirasuk dengan akuan diri, tetapi tak sedar, lagi bahaya. Ini Allah Ta'ala bagi tahu manusia yang paling bila Allah dah kata paling rugi, kau takkan untung bila-bila. Takkan untung bila-bila. Sebab apa manusia paling rugi ni? Dia menyangka dia tu nak. Dia rasa dia yang beramal. Dia rasa dia yang ada ilmu. Dia rasa dia yang angkat ni. Dia rasa dia yang kontrol apa ni kereta ni. Apa pun dia gerak bukan dia. Sedangkan Allah kata wa ma ramaita idh ramaita walakinna. Apa pun kau buat sebenarnya bukan kau, akulah. Tapi dia dah terbiasa, dia tak nak ubah. Dia dah terbiasa, dia kata. Inilah manusia paling rugi. Sedangkan Allah tunjukkan, hari-hari Allah tunjukkan. Allah Ta'ala tunjukkan berbagai cara. Tapi kita ni, manusia ni, Allah Ta'ala kata, suka berbalah-balah. Suka tak puas hati. Tu tadi. Maka tu Allah Ta'ala, dia tahu nak susun manusia. Dia bagi berbagai-bagai ujian. Untuk supaya kita bertambah dekat, faham dengan dia. Kerana orang yang tak belajar mengaji kenal diri, kenal Allah, dia akan sangka nanti kita ni maknanya menolak surga dan seolah-olah berani dengan neraka. Padahal kita suruh dia kenal dulu. Engkau harus kenal Allah Subhanahu Wa Taala dulu melalui orang-orang yang Allah Taala hantar, bukan malaikat. Allah Taala tetap hantar manusia macam kita juga untuk kita kenal Allah, iaitu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tu yang paling kenal diri dia dan paling kenal Allah SWT, paling takut dan paling rindu, syok dengan Allah. Rasulullah bagi tahu, aku ni yang paling kenal Allah dan paling takut, paling rindu kepada Allah. Jadi kalau kita bertambah kita kenal dengan Allah, bertambah kita takut. Takut tu bukan takut nampak harimau lari dengan Allah, bukan. Takut hantu tu lari, jangan lalu kawasan tu. Tengah malam dekat kubur tu jangan lalu. Itu kalau takut. Tapi maksud Rasulullah takut tu bukan takut pada Allah, tak nak pandang wajah Allah. Takut nak jadi ada akuan diri.
Tu takut bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita takut nak rasa ada diri. Pasal kita bila dah kenal diri, kenal Allah dari Allah, kita takut nak merasa ada diri. Kita tak ada apa, binasa semua. Walaupun dia bagi kita hidup, tu bukan hidup kita. Itu cerita skrip dia semua nanti dalam hidup kita. Tapi bila kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah, ni payahlah. Kita tetap kata akulah, aku, Allah. Punya biadab dia. Ni hawa nafsu ni. Kalau iblis dengan hawa nafsu ni lebih berat lagi, lebih besar dia punya akuan diri ni, lebih besar dia punya autar dia. Dia punya belit dia. Kalau iblis ni kita boleh tahu mainan dia cabut nanti. Kak, kalau hawa nafsu ni dia tak cabut, dia tetap nak lawan juga. Hawa nafsu ni ya Allah, kalau kita dia macam kuda liar Rasulullah kata. Kau dekati dia memang dia dah cabut punya. Kak, dia mengamuknya. Oleh luar memang dia liar dah macam mana. Tu dia cara dia Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata. Betul-betul kena kenal diri, kenal Allah. Betul-betul kita akan jadi rasa takut. Takut tu membawa kita takut nak rasa ada akuan di. Itu cara perang dia. Hawa nafsu kita. Kita lawan cara macam mana, beramal macam mana pun dia tahu dia nak junamkan kita. Ni tadi. Ya? Kemarin dulu orang tu Bangladesh tu jual minyak wangi, jual songkok-songkok apa kat depan tu. Parking tu kira tak makan pun parking untuk ustaz penceramah. Tapi punya sombong penceramah tu, ni saya tak sebut nama. Dia boleh kata, "Alih, jangan pun apa berniaga sini." Padahal jauh lagi dia parking kereta tu boleh situ. Nampak? Ni bulan Ramadan ni. Ya, setan iblis kena kurung. Ni hawa nafsu ni lebih bahaya lagi. Punya perangai tu tadi. Buka puasa ramai-ramai. Ni tadi orang ni datanglah dia daripada luar. Orang Islam juga, orang India ke apa, tapi Islam nak buka puasa. Tak dilayan ni orang nak buka dah azan dah. Apa salah? Mai duduk sini. Punya buruk akhlak. Tak nak tunjuk sini bukan sana sini. Punya buruk akhlak. Jadi kita bertambah kita puasa, beramal, patutnya kalau kenal diri, kenal Allah, kita tak buat perangai macam tu. Orang yang belajar kenal diri, kenal Allah, dia tak akan buat perangai macam tu. Kerana dia ada getaran kat dalam. Kak, perangai dia akan tunjuk perangai akhlak khuluqin azim, akhlak Allah Ta'ala. Akhlak kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tak kira kau siapa, kau Islam ke tak Islam, kau tu memang makan sekali dulu ni, dah buka. Tak payahlah kau buat hal kau je. Ya Allah. Pernah buka puasa kat Mekah, kat Madinah. Dia tarik je kau. Saya orang aku. Dia tarik tengah. Mana satu nak duduk. Aku dah duduk sini. Dia tarik je. Bawa duduk sini. Ini kau ya Allah sombongnya tadi. Kat Mekah tengok. Kau kena tarik nanti. Belum dekat nak puasa dia tarik kau. Dia paksa. Yang sini tarik pula sini. Dia marah pula. Aku punya orang lah kau tarik apa? Marah. Berebut-gebut nak. Kau tak faham ya Allah. Nafsu tadi. Nak makan tadi. Peduli orang lain. Ya Allah. Teruk betul perangai. Kita bayangkan kalau kita India Muslim dah datang. Tengok perangai Melayu buat Islam buat macam tu. Macam ni ke nak bersatu Islam? Nak kalahkan tu apa? Yahudi gelakkan. Kau doa pun 50 tahun. Dia sengih. Macam ni perangai kau tak ada kasih sayang langsung. Ni saya nak bagi tahu. Ni sebelum Imam Mahdi turun ni. Betulkan ni. Akhlak-akhlak kita ni tadi. Engkau beramal, engkau solat, engkau puasa, Allah tak respect lah. Allah tak respect. Sebab tu untuk kepentingan kau sendiri. Tapi bila engkau buat akhlak baik dengan orang, itu Allah Ta'ala respect. Orang susah engkau tolong. Ini Sayyidina Ali. Orang ni susah ngadu kat Sayyidina Ali, 3 hari tak makan. Dapur tak berasap. Sayyidina Ali kata kat Fatimah, pergi ambil apa yang ada makanan. Fatimah pun bisik-bisik. Bang, ada 100 piring tu gandum nak buat roti. Belum buat roti, gandum. Kalau bagi ada tak ada? Bagi! Sayyidina Ali kata, bagi. Sebab dah datang lintasan suruh bagi. Saya tak peduli. Ada ke tak ada ke, sikit ke banyak ke, kita tak ada. Bagi, Allah suruh bagi. Nampak dia bagi. Bila dah bagi, tak ada. Apa kita makan? Menangis Sayyidina Ali dalam bilik kan, menangis. Fatimah kata, kenapa abang
Abang menyesal ke bagi kita tak boleh makan? Abang menangis. Fatimah cakap, bukan. Aku sepatutnya pergi jumpa orang tu sebelum dia bagi tahu dia tak makan 3 hari. Kita tak pergi cari orang susah. Sayyidina Ali tak ada makanan, dia sepiring dia boleh bagi. Dia menangis, Fatimah ingat, isteri dia ingat, dia menyesal bagi. Bukan menyesal, aku menyesal tak pergi rumah orang tu. Aku menangis, kenapa aku tak pergi rumah orang susah tu? Kenapa dia sampai nak datang baru aku nak bagi? Kita tak nak amal gitu. Kan? Kita nak tunggu orang datang susah dah. Kita kena cari. Kita kena cari orang susah. Bukan kita tunggu orang susah datang. Dia tak betul cara dia. Tu Sayyidina Ali nampak. Tu kita tengok macam mana amalan. Kita buat amalan sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri. Bukan saya tak bagi, bukan Allah tak bagi. Tapi itulah watak yang kita bawa. Kan? Kalau aku ada sepiring yang nak bagi kau pada orang tu lebih teruk miskin. Sayyidina Ali rasa terhina tu. 3 hari dia tak makan. Aku masih ada makanan walau sepiring gandum. Bagi. Paksa Fatimah suruh bagi. Lepas tu dia menangis. Tapi dia menangis bukan sebab apa. Kenapa aku tak pergi dulu. Sebab dia jumpa orang susah. Nampak? Kita kena duduk kategori begitu. Baru kita betul-betul manusia yang maknanya dipandang oleh Allah sebagai hamba Allah yang betul-betul. Yang betul-betul berakhlak dengan Allah SWT. Kita selalu beramal, kita rasa kita dah bangun tengah malam 30 tahun, kita dah puasa, kita macam-macam kita buat sedekah, kita rasa kita dah cukup, dah bagus dah. Tak? Belum lagi. Selagi kita mementingkan diri kita sendiri, selagi itu kita belum bagus. Selagi ada akuan diri kita belum bagus di sisi Allah. Allah tak pandang kita dalam segi pandangan Allah, dipanggil ahsanu amalah. Allah tak pandang kita sebagai ahsanu amalah. Amalan yang baik, itu kita yang rasa kita melakukan amalan yang baik. Sebenarnya pandangan Allah belum lagi. Selagi kita merasakan kita ni baik, kita belum lagi. Sayyidina Ali, dia tak rasa dia baik, dia ada sikit, dia rasa sedih tu, dia menyesal, dia tak pergi. Kenapa aku tak pergi? Orang susah ni aku tak pergi cari. Sahabat-sahabat Nabi yang terpilih, yang semuanya pergi cari orang susah. Kita nunggu. Tu pun kadang-kadang nak bagi pun ngungkit-ngungkit. Kau nak balas berapa, ya Allah? La ilaha illallah. Banyak kita ni, ya Allah, kesilapan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita ni, kalau dihitung-hitung, yang jadi ustaz, jadi ulama, jadi ustazah, jadi macam-macam lah maknanya dalam bidang agama ni kan. Kita kira-kira lah dalam Selangor ni ada lebih kurang 20,000 orang ustazah. Makna ulama-ulama pun banyak kat Selangor ni lah. Tapi hancai. Tahu hancur? Hancai. Semua tak ada perjuangan. Tak ada semangat. Kebanyakan tak ada semangat berjuang, boleh kirakan jari. Semua mementingkan banyak diri. Macam mana umat kita nak kuat? Kat Selangor ni. Ada jenis kategori grade-grade yang orang yang banyak ilmu, tapi dia tak ada semangat perjuangan. Sebab Nabi SAW, para sahabat, para wali Allah, semua orang perjuangan. Bukan bawa agama gitu je. Kena bawa dengan perjuangan. Tok nenek kita mak kilau, tok baman, tok kenali. Bukan sebarkan agama gitu je. Maghrib ke Isyak dapat 200.5. Lantaklah kau nak dengar-dengar lah. Tersandar-sandar lah kau. Janji aku dapat 200.5. Otak dia set gitu. Kebanyakan gitu. Minta maaf saya tak tuduh mana-mana, tapi tengoklah diri masing-masing. Kalau tak berpindah kau punya makam tu, kau jangan harap umat manusia zaman kau tu nak jadi bagus. Engkau tu sebagai pendidik, kau kena jadi bagus dulu. Sifat kau tu jangan sifat mengambil upah dalam pekerjaan, dalam bidang agama. Kau nak ambil upah, ambil kau bekerja lain. Tapi kalau dalam bidang agama kau gunakan untuk, kau tak akan dapat kepuasan dengan Allah SWT. Ini yang berlaku, ini jelas berlaku.
Bukan saya cakap ni saya maknanya menuduh-nuduh. Cuba engkau dah biasa mengajar kat masjid ke surau. Kan? 3 kali je pengurusi surau terlupa nak bagilah. 3 kali je lah. Kau mengajar kan. Pertama kau cakap dia terlupa ni. Minggu depan dia panggil balik kan. Ini bukan lupa ni. Saja-saja tak nak bagi ni. Dah mula hati kau kan. Masuk 3 kali lah. Sorry aku tak datang. Betul? Iya saya cakap. Rugi aku minyak aku dulu belajar kat universiti, dapat PhD, belanja banyak. Ya Allah, tengok. Dia tak yakin kepada Allah. Macam mana ilmu Al-Quran, hadis, tapi kau tak yakin dengan Allah. Sebabnya kau tak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Patutnya kau kena belajar tu dulu. Baru kau yakin pada Allah dulu, bukan pada ilmu. Bukan saya cakap tak boleh belajar ilmu. Harus kenal diri, kenal Allah. Sebab kita yakin, hakul yakin dengan Allah. Bukan bersandar pada menyembah pada ilmu yang kau dapat. Ni saya nak bagi tahu ni. Maknanya. Pasal masa dah tak ada dah sebenarnya. Imam Mahdi dah tak lama lagi nanti. Kalau kita tak prepare daripada sekarang, teruklah umat kita. Jangan haraplah kita boleh lawan ni Cina-Cina kafir ni. Kita tak boleh lawan dia lah. Jangan bohong lah. Ya, kau nak boikot dia punya tu Dia punya pemakanan kedai-kedai kan. Nak boikot kan. Sorry lah. Tayar pancit dia kedai Cina. Tayar motor pancit kedai Cina. Jangan bohong lah. Kalau kau nak lawan dia, ekonomi kau kena ada sendiri. Berubah. Macam saya dah cakap Palestin dengan yang Aqsa. Kau jangan doa lagi baik lah. Allah kata kau doa pun 50 tahun daripada Yasir Arafat sampai sekarang, 50 tahun lebih. Yahudi makin kuat dia berkuasa dekat dia tak ada negara boleh jadi negara dia. 75% dia dah kuasai Israel Yahudi itu tadi. Daripada 10% mula-mula tahun berapa tu, mula-mula dia dapat. 10% ni sikit, kurang benda tu. Lagi kau doa lagi dah apa? Dia main-mainkan kau punya doa je. Dia makin berkuat. Sebab Allah tegur kau lain. Allah suruh tegur, ubah perangai korang. Korang ni Islam tak nak bersatu. Nyalahkan tu, nyalahkan ni. Kembali bersatu, mengenal diri, mengenal Allah. Tu je jaran dia. Tauhid ni yang boleh satukan. Tauhid ni mengenal diri boleh satu. Kerana orang yang ada sifat kenal diri, kenal Allah, sifat dia ruhama'u bainahum. Kasih sayang. Dia tak ada istilah nak laga-laga. Dia kasih sayang. Dia nak satu. Jadi kita nak nentang mereka ni. Kita gunakan hari-hari internet ni sama punya. Tak salah cakap mulut kita nak boykot. Tak boleh. Sebab kita hari-hari 24 jam pakai dia punya. Kita punya mana? Tak boleh buat ke? Kita kena lawan kalau kita nak buat. Betul? Kita kena lawan dia, peduli. Dia kata atas ni tak boleh, dia je boleh buat, tak boleh. Kita buat kita punya. Boleh buat je tu? Tak nak. Sebab pemimpin kita pula dah kena cocok hidung. Kita hantam Palestin, Yahudi, kita hancurkan dia, kita boykot. Kau main dia cakap. Ya. Tu. Padahal belakang-belakang panggil Cina komunis, buat usaha sama. Itu Cina komunis tu Ya'jud-Ma'judnya keturunan. Kau pergi buat jadi join usaha sama buat apa? Kau akan lingkup nanti. Dia punya otak Ya'jud-Ma'jud tahu. Makan orang je, dia tak peduli. Depan kau boleh lah. Kalau Yahudi tu keturunan dia Dajjal. Kan? Keturunan Fir'aun, Namrud, Hammam. Jangan buat bincang, Nabi kata. Jangan buat bincang. Apalagi engkau bawa dia jadi engkau punya tu pula, penasihat pula, punya bangang dia. Tak nak ubah. Tak boleh kita dah terikat kita ni. Tak ada terikat. Bilanya kau nak lawan? Bila kau nak tunggu Imam Mahdi yang kau menyesal nanti? Itu Imam Mahdi kalau turun itu je, dia akan perangi itu je. Pertama sekali dia akan perangi orang Arab yang ikut Yahudi punya style. Ni orang Arab, ni Raja Arab ni ikut Yahudi punya senjata dia, ketenteraan dia, semua Yahudi Amerika punya. Nak cakap apa? Tu betul Rasulullah bagi tahu nanti kalau Imam Mahdi nanti naik tak lama lagi. Musim haji ni. Dia naik nanti dia bayar. Dia akan serang pertama Arab Saudi.
Sebab bila dia dapat takluk Arab Saudi, semua negara Islam tunduk dengan Arab Saudi. Kononnya kita kena ikut juga. Ini yang berlaku sekarang ni. Kalau kita jangan tak faham pula. Ini saya nak bagi faham, nanti jangan terkejut pula. Dia terbalik betul nanti 360 darjah nanti. Itu ya cara kita nak mendapat kejayaan menerusi Imam Mahdi. Kalau kita tak tarik steering kita, selagi itulah kita cakaplah macam mana, doa lah kau tiap-tiap habis solat padu, ujung dia kau doa, hancurkan Palestin, hancurkan. Allah Ta'ala kata, tak payah penat-penat doa. Allah Ta'ala kata, ubahlah perangai. Engkau buat silap, kan? Lepas tu setiap kali habis engkau buat silap, engkau minta maaf. Dah selama berapa? 50 tahun. Kan? Allah Ta'ala kata kau tak payah minta maaf, kau ubah je perangai. Betul? Mana lebih penting, ubah perangai ke minta maaf? Mana lebih penting? Ubah perangai lah. Orang buat dengan kita macam-macam fitnah, buat macam-macam. Lepas tu minta maaf lah. Lepas tu dia buat lagi. Lepas tu minta maaf. Ini bukan minta maaf, ini persendakan. Kau tidak ada kesedaran, kau minta maaf, kau main-main. Kan sedaran. Kalau orang betul sedaran, dia tak buat lagi, dia tak akan ulangi, dia taubat dah. Betul? Ini yang berlaku sekarang ni. Umat Islam dia tak sedar tau, bahawa dia sekarang ni telah mengikuti jejak langkah Yahudi. Ya, laknatullah tu tadi, dia dah bawa sistem yang Yahudi punya sistem ni. Sedikit demi sedikit, sehingga kita dah masuk lubang biawak pun kita tak sedar. Nabi kata. Tapi kita tak faham, Nabi tu tegaskan sayang kita ni nak bagi tahu. Tapi kita tetap juga pakai nasihat Yahudi. Negara kita pakai sistem apa Yahudi? Ke sistem apa kita ni? Sistem apa? Kita merdeka ni pakai sistem apa? Nak merdeka ni. Sistem penipu. Penipu ni maknanya kafir. Tak, senang cerita lah. Saya tak pandai nak olah-olah kan. Maknanya merdeka kita pun menipu. Merdeka kita pun maknanya dikuasai oleh Yahudi, Inggeris, British. Pandai dia mainkan apa, dia laga-lagakan antara orang orang Islam sesama Islam. Lepas tu dia didik orang Islam jadi munafik. Lepas tu lawan Tok Kenali, lawan Mat Kilau, lawan Tok Baman. Kita anggap dia orang kita sendiri yang jadi tali barut. Dia ajar, Yahudi ni ajar jadi tali barut lawan sesama kita. Kita tak faham. Itu pasal orang kita ni bukan kita kalah lawan penjajah. Mat Kilau, Tok Baman bukan kalah lawan penjajah. Tetapi orang kita sendiri yang jadi orang munafik, jadi orang tali barut ni tadi. Itu pasal dari Imam Mahdi datang nanti, yang pertama nanti orang munafik nanti kita kena pancung dulu. Buat orang kafir kita kenal, Yahudi kita kenal. Tapi munafik ni, dia jadi ejen ni ejen CIA ke ejen Yahudi ni untuk korek rahsia-rahsia kita. Jadi kita ni kena pancung dia dulu. Darah dia halal. Imam Mahdi kalau datang ni darah tu halal. Sekarang belum lagi. Jangan kata pula si Haji suruh pancung pula munafik ni. Aku pula kena masuk dalam tu kan. Maknanya sekarang ni belum. Maknanya jangan terperanjat nanti. Mengapa kita bunuh orang tu Islam lah. Kau tak tahu. Itu golongan munafik. Kenapa orang munafik? Dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Ketika solat, dia ingat Allah tu sikit. Dia pura-pura. Dia berpura-pura. Allah Ta'ala bagi tahu orang munafik ni. Dia munafik ni dia terowong, dua muka. Dia pergi sini, dia curi rahsia sini. Dia pergi sini, dia curi rahsia sini. Dia laga-lagakan. Jahat ni munafik ni. Ya? Kalau kafir kita kenal, tak apa. Ni munafik ni. Ya Allah. Jadi kita ni, zaman Tok Kenali, Tok Baman, Makil Wali Allah sebelum merdeka dulu, jadi dia bukan kalah lawan penjajah. Jangan salah faham. Semangat dia terus berkobar-kobar lawan. Jadi penjajah ni dia gunakan cara sihir. Sihir ni campur penipuan. Sihir campur penipuan iaitu dia gunakan orang-orang yang dia bagi upah tadi. Orang Islam je dia bagi upah tapi curi rahsia. Jadi orang-orang yang tali barut dia ni, dia gunakan ni. Jadi ini kita nak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah supaya kita tak jadi manusia macam tu. Kita jadi manusia yang betul-betul mengesahkan
Allah, baru boleh kita berjuang. Baru berjuang. Kita tak takut mati. Sebab kita berjuang memang nak mati. Sebab mati itu nikmat bagi orang yang mengesahkan Allah, sama hidup dan mati. Kerana dia sentiasa mengesahkan Allah, hidup ke mati ke tetap mengesahkan Allah SWT. Jadi dia tak ada takut. Istilah orang yang kenal diri kenal Allah, dia terus berjuang. Tapi yang ditakuti ni jenisnya ni. Dia mengaku juga. Dia mengaku juga kenal diri kenal Allah. Tapi kita tahu orang yang kenal diri kenal Allah, dia tak sama. Kalau kita dah kenal diri kenal Allah, kita tahu bau dia, cara sistem, cara dia angkat, cara dia berjalan, kita tahu. Dia bukan kenal diri kenal Allah. Dia hanya cakap. Dia berhati-hati. Kalau kita berbincang rahsia, jangan bawa dia. Nabi kata kalau ada munafik, dia alim macam mana pun, kalau mesyuarat, jangan bawa dia. Bocorkan rahsia nanti. Jaga-jaga. Jadi kita ni nak kena orang yang mengenal diri, mengenal Allah. Dia boleh trace. Sekarang ni kita duduk dalam sistem kerajaan kita, tak ada manusia yang boleh trace. Malahan dipanggil orang munafik, orang-orang yang bukan Islam jadi penasihat negara. Hancurlah. Pada macam tu. Lepas tu boleh campur pula. Aku minat orang orang sufi, orang alim. Di samping tu pula aku pun bergabung dengan orang Yahudi. Boleh ke macam tu? Mana boleh campur aduk ni? Rojak sedap lah campur aduk. Rojak kan sedap lah. Timun ada kan. Kangkung ada. Mangga ada. Nanas ada. Rojak sedap lah makan. Tapi kalau Islam ni boleh campur. Dua pun tak boleh. Walal talbisul haqqa bil. Tak boleh campur pun. Walaupun tu minyak. Hak. Kita campur air setitik. Tak boleh. Tak boleh campur. Tetap juga minyak-minyak. Dia pasal kita kalau belajar mengaji ni betul-betul suci. Tak mau ada sikit pun ada akuan diri. Sikit pun tak boleh ada akuan diri. Kalau masih ada tabiat kita menipu dalam kita belajar mengenal diri, tetap tak lepas juga. Tetap kita tak dapat kemanisan betul-betul mengesahkan Allah manisnya. Tak dapat. Berpuluh tahun pun selagi kita tak buangkan sifat mazmumah tu tadi, akuan diri tu tadi, selagi tu kita tak mampu nak ubah. Kita tak akan mampu nak ubah. Itu dalam diri kita tau. Tu pasal nikmat ni kalau kita betul-betul dalam keadaan dibersih, disucikan Allah, hilang akuan diri, nikmatnya ya Allah. Kita nak kena capai di situ, kita kena carilah. Rasulullah SAW tu diutus untuk umat manusia. Bukan Islam je, umat manusia sekalian alam. Jadi Rasulullah SAW tu maknanya dia tu masih lagi walaupun dah wafat 1400 tahun dulu, tapi masih ada syafaatnya. Apa tu syafaat? Nabi kata syafaatku ketika aku belum lagi dilahirkan, Nur Muhammad ada syafaat Allah dan Nabi. Dilahirkan maknanya ada syafaat. Di wafat pun ada syafaat. Nabi punya syafaat sampai bila-bila. Lagi kita ni beruntung lah. Tapi kita tak faham apa tu syafaat. Nabi bagi tahu dengan saya syafaat tu salah satu dia adalah bila engkau belajar kenal diri, kenal Allah, engkau ajarkan kepada orang itu, orang tu dapat kenal diri, kenal Allah, maka orang tu telah mendapat syafaat aku. Itu Nabi Muhammad SAW bagi tahu. Saya tak cakap ilmu-ilmu lain tu tak boleh belajar. Belajarlah tapi jangan tersilap. Kalau kau belajar macam mana pun kau tak ada bekas, wadah. Bekas tu adalah wadah mengesahkan Allah. Bekas tu harus bekas mengesahkan Allah. Jadi kau masuk ilmu banyak mana pun tetap mengesahkan Allah. Masalah sekarang kau belajar yang lain dulu, bekas tak ada. Ini yang berlaku sekarang ni. Tak selesai-selesai lah kita. Tu tadi. Bekas tu bekas akuan diri kita jadi. Tahu ilmu. Jadi besar lagi akuan diri kita. Tapi kalau bekas kita buang akuan diri, bekas tu bukan mengesahkan Allah, dia masuk ilmu besar mana Allah bagi, tetap mengesahkan Allah, tetap nombor satukan Allah. Walaupun kita ada huruf alif aja ilmu kita, tetap mengesahkan Allah. Walaupun ilmu kita PhD ada 20 ke, tetap mengesahkan Allah. Sebab wadah dia pertama kita kenal diri, kenal Allah, tak lari tajuk mengesahkan Allah, bukan mengaku kita memiliki sesuatu. Tapi sekarang kita tengok apa yang diajarkan dalam masukatan pelajaran-pelajaran. Jangan kata yang ni lah, yang Islam sendiri pun. Dia bawa ke mana? Boleh kita percaya? Antara anak-anak kita sekarang ni, boleh tak dia bawa kenal diri, kenal Allah?
Sebab kita selidik dulu pun tenaga-tenaga berajar yang saya cakap di Selangor ada dekat-dekat 20,000 pun tak ada mentaliti yang nak didik betul-betul dia dapat Allah Ta'ala. Padahal hala tujuan Rasulullah SAW diutus tak lain nak bawa berita gembira. Apa dia? Supaya kenal Allah. Tu berita gembira. Tak ada yang lebih gembira lagi lah. Jangan bohong lah. Itu aku utus Nabi, kata Allah. Aku bersumpah, aku tak lain aku utus Nabi Muhammad SAW, para Nabi dan pengganti dia, tak lain membawa khabar gembira, mubasiran wa nazira. Apa berita gembira tu? Tanya dulu apa dia. Sebab bila dah kenal diri, kenal Allah, nikmatnya mengesahkan Allah. Tak ada kita. Semua ni Allah yang uruskan. Diri kita, semua sekian alam ni, Allah yang urus. Bila Allah yang uruskan, kita nampak, semua akan jadi Tapi bila kita rasa kita boleh uruskan, orang ni boleh, jahanam dah hidup. Saya minta sekolah anak saya ni, anak saya tapis Quran, saya minta, pasal dia kadang-kadang dia panggil guru-guru lain untuk penuhi, bukan tahfiz saja, untuk penuhi ilmu-ilmu lain. 4-5 ustaz setiap hari tu ada. Saya minta dengan guru anak saya tu tapis Quran tu untuk saya nak mengajar ni. Bukan nak duit, saya nak ajar. Sebab anak saya ada 3 orang belajar tahfiz. Jadi saya nak ajar sekali anak saya dengan pelajar-pelajar lain. Oh, nanti saya bincang dulu. 4 tahun bincang tak selesai lagi. Orang ajar tak orang ajar tu. Nampak? Dia dah setting dia punya kitab tu. Jangan kita tak boleh settingkan. Dia punya dah setting sejak 50 tahun. Sebab dia punya setting, ni anak-anak murid dia nanti dia akan tahu bahawa ni dah buat ni dapat syurga, dijauh dari neraka, kita jauh daripada hukum ni. Yang Tuhan punya hukum tu, yang Tuhan punya syurga, Tuhan punya neraka, kita tak payah kenal. Biul. Oh, sah. Kau keluar jadi hafiz Quran pun kau tak kenal Allah. Rosak. Kau hebat alim macam mana tanpa kau kenal Allah. Kan Nabi kata. Kau ilmu macam mana pun Nabi cakap. Tinggi gunung ilmu macam mana pun. Tanpa kau kenal Allah. Tak memberi manfaat Nabi kata. Kau amal pun 100 tahun. Tanpa kau kenal Allah. Tak bermanfaat. Nabi cakap bukan saya cakap. Jadi kita nak pegang cakap siapa? Jangan biarkanlah. Makin lama makin teruk umat kita nanti. Kalau kita tak susun sekarang, ni Imam Mahdi nak turun tak berapa lama lagi nanti. Menurut hadis, maknanya dia akan dibai'ah di depan Kaabah, di Hajar Ismail, ataupun antara pintu Mu'tazam dengan tu. Tempat apa ni, makam Ibrahim tu. Di waktu itu orang tengah wukuf, tak ada. Waktu tu nanti 313 para wali yang akan mengisytiharkan engkau lah. Padahal dia pun tak sedar dia tu imamah, dia pun tak tahu. Tapi wali-wali Allah kata engkau. Bila dia solat depan Mu'tazam tu, lebih kurang itulah dia solat 2 rakaat, Nabi kata, terus Allah downloadkan dah dunia. Terus dia mengaku betul. Waktu tu. Ya, ni hadis Nabi, jangan pula. Yahudi percaya tau. Yahudi percaya. Tu tadi. Asal ada nama Muhammad mengaku Imam Mahdi, dia tangkap. Siapa pengikut dia tangkap lah. Tapi dia tak. Allah dah sembunyikan, kau tak akan boleh tangkapnya. Dia punya percaya tu hadis tu. Dia cari, dia nak hancurkan. Kita ni pula boleh pula. Tak ada apalah, belum lagi lah macam ni. Sebab kita tak ada semangat. Ustaz-ustaz kita kebanyakan ni jarang lah yang ada semangat perjuangan. Kalau Nabi lah tadi, dia sekadar dia sampaikan agama dia tanpa berperang. Semua kena berperang. Ya, itu tandanya dia berperang kat dalam dulu. Baru dia berani akan berperang. Dia semangat dulu. Tapi dalam kau tak berani nak perang hawa nafsu kau, hancurlah. Macam mana kau nak perang kat luar? Ya. Itu tadi. Tak ada semangat perjuangan tu yang saya cakap tadi. Ya. Orang injak-injak macam-macam lah. Perangai orang kafir ni kat Malaysia ni. Buat stokin lah, kalimah Allah lah. Daripada dulu nak pakai nama Allah lah. Ini semua ustaz-ustaz ulama' ni semua lemahnya. Ya, kena jolok sikit habis dah. Cuba buatlah undang-undang. Kau hina aja terus tarik balik lesen dia. Tak ada kompromi lagi dia. Tak ada dah. Ya. Ini bila dah kena jolok sikit ni, habis senyap dah balik. Senyap, semua senyap.
Pap, hidup balik dah. So kecoh semua dah. Itu je balik-balik. Tak ada kisah-kisah lain dah. Kisah tu je. Tak? Daripada dia alihkan kau ke kisah lain, kalimah sokin tu, lain dia sapu pula. Kita jangan ingat dia tu bodoh ya. Jangan kita ingat musuh ni dia takkan bertindak balas. Dia lebih lagi tahu dah strategi kita. Jadi tu kita kena betul-betul. Dia tahu kita ni lemah, maka tu dia boleh buat. Dia usik sini, tujuan dia usik sini supaya kita semua kecoh bahagian tu, dia sapu tanah bahagian lain. Bukan bodoh, kita yang melatah. Tak payah melatah, tak payah nak tunjuk terror, tunjuk kuat je. Entah tak payah. Kau jumpa mufti pakat-pakat sudah, dia buat lagi sekali, kau terus cabut lesen dia, undang-undang buat. Kan? Dia tak berani dah nak cakap apa. Kan? Pasal kita dah keluarkan undang-undang tu. Pasal negara kita negara Islam. Mengapa dia usik? Kita tak pernah usik pun agama lain. Kan? Malahan kita menghormati, tak apa. Tu. Tapi kalau dia dah usik kita, maknanya kita kena buat undang-undang. Tak payah kita nak tunjuk terror. Sebab sebenarnya kita dalam segi ekonomi kita dah gagal, kita dah kalah. Dan segi tanah pun 75% hampir dah dapat. Itu yang kita nampak, yang kecil-kecil ni kita tak tahu banyak dia menguasai. Di bandar-bandar, kita pergi bandar-bandar Kuala Lumpur ke, Ipoh ke, Penang ke, semua je kebanyakan yang conquer adalah orang bukan orang Melayu. Betul? Jadi apa yang kita nak tunjuk hebat? Kalah dah. Belum perang kalah dah. Sebab apa? Kita tak ada itulah tadi. Bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita bermasalah dengan Allah. Bila bermasalah dengan Allah, pertolongan Allah tak sampai. Jadi strategi musuh kita tak nampak. Permainan sihir manusia nak rosakkan Islam kita tak nampak. Ni saya nak bagi tahu sebab apa kita kena ubah. Kalau tak ubah ni masa sebenarnya dah tak ada sebenarnya. Saya cakap ni dah ulang dah lama dah. Daripada zaman Mahdi lagi. Saya nak jumpa Mahdi tu, seorang-seorang nak jumpa Mahdi, nak bagi tahu. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun nak jumpa dia, nak cakap berdua. Last kali dapat juga kita punya jemaah, nama dia tu seorang tu yang kenal lah dengan Mahdi. Tapi pun dia kena law dia 4 orang mesti ada. Ni jahat Yahudi dah didik dah. Dia tak mau Perdana Menteri kita dia ada orang lain yang kuasai. Maka tu dia tak bagi berdua. Dia mesti ada orang dia yang pantau. Nampak? Last kali saya doa minta-minta, last kali dia hantar setiausaha sulit dia. Mahdi. Itu pun tak boleh cerita di sini. Ni patut saya tak boleh cerita, tapi saya tak kisah dah. Sebab apa? Imam Mahdi nak keluar dah, saya gembira. Saya nak mati syahid. Saya gembira. Saya nak mati syahid ni memang. Saya bersedia dah maknanya. Saya bercakap ni, saya bersedia dah. Saya bukan nak nentang, tapi saya sayang raja saya sayang menteri saya nak bagi tahu yang betul dia. Saya bersedia, saya nak mati dah. Sebab apa? Saya tahu menikmatnya mati bila kita bersama dengan Imam Mahdi. Nikmatnya. Ni betul-betul perjuangan. Bukan main-mainnya. Jadi saya bagi tahu. Yang rahsia dulu saya bagi tahu. Bila dia tak dapat nak jumpa saya cakap kau takutlah. Saya senangkan. Aku nak pergi jumpa kau pun kau tak bagi. Dia kata rupanya dia ada. Di belakang dia ada Yahudi yang pimpin dia. Ini rahsia pemimpin kita. Saya bagi tahu. Di belakang dia bukan Quran dan hadis. Dia bukan Allah dan Muhammad. Bukan para wali. Di belakang dia adalah Yahudi yang mengontrol dia. Supaya merdeka kita juga. Kita dibagi merdeka tetapi mengikuti sistem Yahudi British. Tapi merdeka ditipu dengan perkataan merdeka. Apa perkataan merdeka sebenarnya? Ada Ustaz Badli Shah sebut. Apa tu merdeka? Kan? Tapi bukan perkataan, tapi merdeka kita adalah mengikuti jejak langkah sistem Yahudi. Semua dia dah susun dah. Aku boleh bagi merdeka, tapi kau mesti ikut sistem. Jadi inilah. Bila dapat, tu saya sambung sikit lagi cerita rahsia ni, bahawa Mahdi hantar ketua
Setiausaha Sulit Negara. Nama dia Tan Sri Samsudin Osman. Belikan tiket apa semua, saya pergi balik. Jumpa kat Jakarta. Di Jakarta saya tidur dengan dia satu bilik. Dengan tadilah anak murid kita tadi yang dekat dengan dia, rapat dengan dia. Lepas tu dia bawa bincang tu di tempat Sarif Hidayatullah. Sarif Hidayat, tempat wali Allah tu. Masuk tempat rahsia dia bawah tanah. Baru dia suruh saya cakap pasal negara ni tadi apa. Saya kata tak boleh saya cakap. Saya kena cakap. Semenjak dia jadi Perdana Menteri, saya doa, saya buat selalu. Saya sayang dia. Jadi saya kena cakap dengan dia berdua. Tak boleh, dia gini-gini. Jadi dia wakilkan saya, dia kata. Tan Sri Samsudin cakap, tolong bagi tahu dia, nanti dia bagi. Saya cakap, bagi tahu dia pun tak guna. Sebab saya diamanahkan. Tapi tak apalah, saya bagi tahu dia. Saya cakap kepala kita api dah rosak. Habis apa macam mana cara dia? Saya cakap, jangan tukar kepala kita api tu. Tukar orang yang bawa tu. Jangan pakai sistem tu. Saya cakap. Teruk gerobak rakyat-rakyat semua. Dia bawa hancur manusia. Tu. Jadi saya cakap gitu. Nak sampai-sampai dia cakap. Dia hantar orang, lepas saya cakap tu, saya kena balai polis saya 3 kali, balai polis saya kena masuk. Nak kena penjara dah saya cakap. Kalau penjara tempat saya, alhamdulillah kalau Allah Ta'ala kata. Sebab apa? Saya memang nak bagi tahu pihak berkuasa bahawasanya ini sebenarnya. Kalau dah tak ada orang nak cakap, biar saya yang cakap. Biar tak ada lagi ulama, mufti, ustaz-ustaz, bukan kata saya hebat. Saya yang bukan mufti, bukan ustaz, bukan wali, bukan apa, biar saya yang cakap. Biar saya yang kena, tak apa. Janji saya dapat bagi tahu. Puas hati saya. Kalau mati pun mati saya dapat bagi tahu. Kalau ada penjara, Tuhan nak penjara. Penjarakan saya. Bagi saya tu bahagia, kata Allah, bahagia. Saya cakap. Tak berani dia penjara saya. Bukan saya tak berani, dia tak berani penjara saya. Saya cakap gitu. Sebab apa? Kita bersedia, kita cakap. Mana manusia yang orang yang kuat agama, Nabi semua buat kerja dengan perjuangan tau. Para wali Allah, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua kena penjara. Bercakap bukan cakap agama je. Perjuangan sekali. Tak betul dia berjuang, angkat senjata ke apa kan. Kalau nak senjata. Kalau tak ada, dia cakap. Kena penjara tak apa. Kena salib pun ada, kena salib. Tak apa. Yang hukum yang buang tu orang Islam juga. Jenis Islam munafik ni lah. Jadi bila kita nak mengorak langkah? Nak biar anak cucu kita macam tu juga. Jadi macam kita kena tipu je. Kita nak harap dia nak mulakan yang anak cucu kita. Kita nak biarkan. Kita lah harus bangkit dulu. Walaupun semut tadi nak padamkan api, Raja Namrud nak bakarkan Nabi Ibrahim, tapi tetap juga dia berusaha untuk, itu semut Allah Ta'ala ajar tu. Jangan pandang kita kecil tau. Kita siapa, dia tu peringkat patutnya mufti, patutnya ulama. Jangan pandang tu semua. Pandang hati kau dengan Allah. Allah akan hantar bantuan pertolongan bila kau. Tapi kau tak nak buat, masalahnya. Ini yang jadi masalah, umat kita makin teruk. Anak cucu kita sanggup kita tengok. Jadi ikut turut dia Yahudi punya sistem. Kita ni dah dibagi faham kan, teruk anak. Orang kita ni teruk ikut sistem. Sampai masjid kita pun dikontrol oleh Yahudi. Renggang, mufti tak boleh buat apa. Agung tak boleh buat apa. Yahudi kata renggang solat. Dia siapa, bukan agama kita pun. Dia boleh harap kita renggang. Ya Allah punya biadab tu. Tapi kita tak ada ika je. Sebab dah kena cucuk hidung, dah kena sihir. Tu. Bila kita nak ubah? Bilanya? Kau nak takut dengan siapa? Makhluk. Allah kau tak takut ke? Ya Allah. Menyesallah kalau mati dalam keadaan kau iakan sistem dia. Mati kau macam mana, ya Allah. Tak nikmat tau. Tapi kalau kita macam ni, kita nikmat tau. Nikmat tak tahu nak cakap tau. Ini belum mati syahid dah, baru kita perjuangkan macam ni je. Nikmatnya tadi. Persiapkan senjata kita, bersiap siaga untuk kita berperang. Nikmat ya Allah bagi, Allah bagi. Ini bukan manusia boleh bagi. Ini anugerah ni Allah bagi. Tapi kalau kita tak buat, Allah tak mau bagi. Kita kena buat. Rasul dulu, nabi-nabi lebih teruk dia buat.
Persiapan dia. Nabi ada 13 pedang. Yang canggih-canggih punya pedang. Yang datang daripada langit pun ada pedang dia. Besi dia turun daripada langit, baru dia buat. Punya canggih-canggih dia. Kita pula, alah, mahal lah. Ya bagus, ya Allah. Handphone boleh 4,000, 5,000 beli. Ini untuk berjihad tak nampak. Belilah, tengok kau rasa macam mana. Baru ada semangat jihad. Ini nak beli pisau belati tu 900 tu, 1,000 pun dia rasa macam, tak membazir ke? Ya Allah, membazir. Niatkan untuk jihad, dia tak rasa macam itu satu. Ya Allah, perjuangan kita kerana Allah kan. Itu niat kita, ya Allah. Sepanjang kau beli tu niat kau, beribu duit kau tu, sepanjang tu Allah Ta'ala kata pahala jihad aja berjalan. Tak nak. Walaupun tak jadi jihad. Imam Mahdi tak keluar lah kata pun. Kan? Tetap pahala jihad. Kita latihan kat rumah, bersiap. Latihan. Sepanjang tu kita dipanggil orang ahli jihad. Ya Allah. Baru Allah datangkan lagi semangat jihad. Baru kita tahu Allah tunjukkan kebenaran. Allahumma arinal haqqa. Wadhun ni. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar tu benar. Itu doa Nabi. Perlihatkan kepadaku yang benar tu benar. Beri kekuatan jihad aku untuk mengikuti kebenaran. Ya Allah, perlihatkan batil. Wadhun. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang batil, yang salah. Itu salah, dan beri kekuatan kepadaku untuk hancurkan yang salah. Itu doa Nabi. Bukan cakap doa, ya boleh bila nampak kebenaran tak nak ikut. Bila nampak kebatilan, lantaklah biarkan. Ya Allah, kau memainkan doa tu. Kau memain-mainkan doa tu tanpa engkau praktikalkan dalam kehidupan. Nabi praktikalkan. Baru doa, baru diajarkan. Nabi gitu sifat dia. Tu tadi. Jadi seriklah kita semua ni, kita kena baliklah. Di samping kita beramal di bulan Ramadan ni, tapi ingatlah akhlak kita. Jangan sampai kita beramal untuk puasa, kita rasa puasa kita dah banyak, orang datang nak berbuka puasa, kita lantak buat tak layan. Oh ya Allah. Tak ada kesan daripada puasa, tak ada kesan. Hanya dapat menahan lapar dan dah tak ada kesan rohaniah kita. Jadi kalau ada kesan yang tadi jauh lagi orang ni, kita tengok muka kelang kabut orang dah azan kan. Kita pun dia main sini baik. Sini kosong. Ini dah kosong banyak tu, lauk banyak, dia sapu sini semua. Dia buat orang ni tercari-cari kursi, tercari-cari. Ya Allah, saya cakap biadab lah kau ni. Tak ada kesan daripada kau punya puasa, kesan tu tadi kan. Tu tadi. Tak boleh. Alihkan. Aku nak masuk parking kereta. Kalau kita ada belajar lah ni, kenal diri, kenal Allah. Kita tengok orang tu berniaga ni. Parking banyak sana kan. Memang tu parking khas untuk ustaz-ustaz penceramah. Kan? Boleh pun parking pun. Tapi kau saja nak tunjuk tereng kau belakangan lagi Yang saya geram tu, saya yang kena angkat barang dia sekali. Dia angkat seorang tak larat. Tu yang saya geram tu. Saya pun tolong angkat juga, berat. Itu teruknya akhlak. Yang kita, tu tenaga pengajar di bawah akhlak macam tu. Macam mana tu? Ini saya nak cakap tadi. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita kosong. Pukulan yang kita cakap ayat Quran, hadis tu hanya masuk kanan keluar kiri. Dia tak bersinggah ke umbun-umbun nur kita, masuk ke orang yang dengar. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani pun dia, kalau dia bercakap sikit aja orang dah tunduk dah, menangis. Sikit dia cakap. Tu. Kita lihat matahari, orang dah menangis dah. Padahal dia sebut matahari, tapi cabang matahari tu tadi dia dah, orang lain dah nampak rasa kerohanian apa maksud matahari tu. Kalau dia cakap matahari aja, Syekh Abdul Qadir ni. Jadi anak dia tadi nak try lah, anak Syekh Abdul Qadir ni dia nak try lah. Dia rasa macam dah cukup ilmu dia. Ayah ni, saya gantikan ayah untuk ceramah. Dia rasa macam dah cukup. Dia baca ayat Quran, baca hadis. Orang macam tu dia tak ada rasa rohaniah dia tersentuh. Rasulullah cakap, macam mana ya? Apa? Sebab engkau bercakap tu kau rasa ilmu kau. Bukan kau bercakap atas dasar apa yang Allah Ta'ala. Macam mana nak dapat tu? Matikan diri dia kata. Nampak? Lain. Kalau orang dah betul-betul, dia tak ada akuan, dia bercerita tu masuk kalau buat. Walaupun dia cakap pun merapu-merapu, tapi tetap terasa dia punya. Itu tak boleh kita nak tiun-tiun. Tak boleh.
Itu bahagian daripada Allah. Orang tu kalau dah tak ada akuan diri, memang bahagian daripada Allah. Memang dia cakap apa pun, kau nampak macam tak benarnya, tu daripada Allah. Semua akan masuk. Nur-nur tu masuk dekat umbun-umbun kau. Dia tak masuk kanan kini. Dia masuk ikut umbun-umbun. Macam mana Adam dulu tak boleh gerak, dia masukkan roh nur. Nur tu masuk. Gitu. Dia orang yang bersebut tu, dia bukan dia sebut, tapi mutakah di kalam-kalam Allah. Dia tak ada rasa akuan diri langsung. Jadi itu pasal saya cakap tadi, kena belajar, kena dirikan Allah. Baru kita tahu kita tak punya apa. Bila tak punya apa-apa tu, pergantungan kita betul-betul pada Allah. Tak ada saya nak daripada luar, saya nak cerita apa malam ni. Saya ambil kat sini, saya nak tulis apa tu, saya simpan, saya kejap lagi nak saya tak boleh. Saya tak boleh macam tu. Bila saya dah duduk sini, saya lagi hilangkan. Tak tahu apa aku nak cakap, ya Allah, apa benda aku cakap. Sampai saya soal diri saya tu, mampus aku tak tahu apa nak cakap, ya Allah. Ni orang dah ramai lah, aku tak tahu nak cakap apa, ya Allah. Waktu sampai ke situ, kita betul baru dia sampai. Lepas tu dia sampai pula, jangan kita ingat sampai perkataan. Dia nampak filem tu. Filem tu saya duduk situ. Jahat pun ada situ, baik pun saya situ, semua saya watak tu semua saya. Tu pasal saya boleh cerita tu tadi sebab dia membagi saya watak tu. Macam Rasulullah kata, dia nak kisahkan Zulkarnain. Wahyu tu turun kat surah Al-Kahfi kan. Jadi Nabi tu tadi bukan dia dengar cerita Zulkarnain tu pada Allah tak. Dalam masa 5 saat, Rasulullah dialah watak Zulkarnain, dia watak Nabi dia, dan tu dia watak orang yang minta bahasa macam-macam, minta buat tembok, dan dia nampak Ya'juj Ma'juj pun, dia pun menguasai perangai Ya'juj Ma'juj. Semuanya dia. Macam mana nak cakap tu? Tu wahyu nama dia. Jangan kita tengok wahyu dia turun ayat Quran ke tu. Salah tu. Tu salah, tak faham. Dia bukan ayat dia tu, tak. Kalau ayat tu mengandungi rasa, rasa tu dia dah. Kalau Namrud, dia jadi Namrud. Kalau Iblis, dia jadi watak Iblis pun. Muhammad pun ada, Iblis pun ada, semua dia ada dalam tu. Jadi dia tahu watak Iblis tu sombong macam mana. Namrud tu macam mana. Dia duduk dalam tu. Boleh ke lama-lama? Tak. Allah nak bagi macam mimpi lah. 5 minit kadang-kadang kita tidur, mimpi kadang-kadang 2 tahunnya mimpi pun boleh. Betul? Tapi kadang-kadang 5 jam tidur, sekejap je rasa, mimpi kejap je. Macam jatuh katil, terjaga, baru je mimpi. Rupanya dah 5 jam tidur. Boleh juga Allah buat macam tu. Jadi tak susah bagi Allah nak. Isra' wal Mi'raj, tengok cerita yang Rasulullah pergi Kedah, sekalian alam tu. Sekian alam Rasulullah Kedah dibawa berjalan oleh Allah SWT. Dalam masa berapa jam je. Kalau kita sini nak pergi ke Masjid Aqsa dah berbelah-belah hari dah. Kalau naik apa? Kalau naik kenderaan unta tu. Ini naik lagi ke langit. Lagi. Jadi bagi Allah tu mudah. Bagi Allah tu mudah. Sebab apa? Sekalian alam ni di bawah kekuasaan Allah. Allah Ta'ala punya kerajaan. Ya, kerajaan Allah ni, dia jadikan kerajaan tu, saya cakap tadi, kita jangan salah faham. Mana kerajaan tu, dia menguasai lah. Maknanya dia bagi kerajaan tu pada Iblis, bagi kerajaan tu pada Nabi-Nabi, bagi kerajaan tu pada kita, pada anak, pada isteri. Semua watak masing-masing ada, baik ada buruk. Semua kerajaan tu Allah bagi. Nak tunjukkan Allah yang berkuasa. Kalau kita nampak Iblis berkuasa lah, sebenarnya kuasa siapa? Nampak? Tak ada satu pun kuasa makhluk. Jadi kita tak mengaji ni payahlah kita nampak ni apa. Bila kita baca Quran, kita kata Qul ya ayyuhal kafirun, kita nampak orang kafir. Kita tak nampak kafirun kita. Baik, betul pasal kita tak mengaji kenal diri. Pada diri kita lah tu, kafir. Lebih kafir lagi. Sebab apa? Kita tak sedar. Yang kita manusia kafir. Apa manusia kafir? Kita menutupi. Kita tak ada hidup, kita kata kita hidup. Betul? Kafir lah, menutupi. Kita tak ada kuasa ni. Kita angkat barang, kita kata kita ada kuasa. Kafir tak? Kafir lah tu. Betul. Kita kena faham ayat tadabbur tu. Kuliah, katalah engkau lah dulu kata. Jangan kata orang luar. Engkau dulu. Sebab apa? Engkau lagi bila masak-masak, bagi dia, kau rasa engkau yang masak. Engkau yang. Bila orang tak puji sedap, kau marah. Bila orang puji kau sedap, kau rasa bangga. Sebab apa? Engkau ada akuan diri. Tu serai siapa punya? Santan kelapa siapa punya? Api tu pakai api apa? Gas daripada mana?
Ada tak satu pun tak ada daripada engkau, kau nak mengaku kau buat masak sedap. Bila orang tak puji, kau nak mengamuk. Tak? Itu tadi. Tak ada, kalau dah kenal diri kenal Allah, tak adalah. Puji ke tak puji sama je. Kita tetap mengesahkan Allah. Tak ada kena-mena. Tak ada kena-mengena pun. Semua hal Allah Ta'ala bahagia kita, aman kita. Jadi kita nak olah dalam kehidupan kita. Jadi beruntung kita. Nanti kita kenal Mahdi yang dalam diri kita. Ya. Jadi bila dah ada Mahdi yang dalam diri kita, yang kata si Haji kata dia mengaku Imam Mahdi, bukan, Mahdi kat dalam. Iblis pun ada dalam diri kita, betul? Ada. Pernah tengok? Janganlah nak cari wajah dia, perangai tu cari. Ya, perangai tu ada. Ada tak perangai Nabi pada diri kita? Ada. Perangai Allah Taala? Adalah. Tapi kita dah pisah-pisahkan. Maka tu jadi celaru tu. Cuba kita esakan semua tu. Esakan semua. Ajak iblis masuk Islam. Benar? Mengarut si Haji ni. Ya, iblis yang dalam diri kita. Iblis dengan hawa nafsu mana lebih berat? Hawa nafsu. Jadi Islamkan hawa nafsu dengan buang akuan diri. Hilanglah iblis tu nanti. Dia esok ikut Islam sekali nanti. Pernah ditanyai oleh Rasulullah, isteri Aisyah. Aisyah ni buat hal lah kononnya. Jadi Nabi kata, aku tahu, kenal korin kau. Korin tu apa? Korin kau bila kau tak suka, kau naik minyak. Macam tu lebih kurang bahasa Rasulullah. Jadi kau pun ada korin lah. Sayyidatina Aisyah kata. Rasulullah pun ada lah. Dia pun tengah marah kan. Rasulullah kata, aku pun ada juga korin. Tapi korin aku telah ditundukkan oleh Allah. Jadi nak faham bahasa Rasulullah tu mana. Korin kita ada tapi nak ditundukkan oleh Allah. Macam mana? Buang akuan diri lah. Korin ni tahu bayang-bayang roh tu. Dia kita ingat roh, bukan. Roh dia suci, mengesahkan Allah. Tapi bayang-bayang roh. Korin nama dia. Kita boleh arah-arah kan. Depan tu ada Roblox kan. Tak payah pakai ni apa? Yang apa tu? GPS tak payah. Korin, kau tengok ada Roblox ada depan dia. Dia pun sekejap dia datang. Tak ada. Ngelihat. Tapi mati kau jawablah sendiri. Kena balun lah dalam kubur tu. Kalau nak pakai korin tu, pakai. Ada orang pakai. Tu. Tapi kita tambah. Kita main, kena roh. Bila kena roh tu rahsia Allah. Dan tak lain rahsia Allah tu Nur Muhammad. Nur Muhammad tak lain sifatullah. Adalah mengalir kepada satu, bukan. Zat dia. Esa kan. Ya, saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita minta lain pencerahan, pertanyaan insya-Allah. Perjuangan dalam diri kita. Tak ada yang lain untuk kita nak perjuangkan adalah perjuangan dalam diri kita dulu. Hilangkan keakuan-keakuan diri kita. Hilangkan sifat-sifat tercela. Tercela itu keakuan diri kita. Dan mudahlah kita dapat membuat kekuatan perjuangan yang di luar pula. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala semua, atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala semua. Tak ada apa yang ada daripada diri kita sendiri, walaupun sedikit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, ketika ini, alhamdulillah kerana kita masih dipilih untuk sama-sama untuk duduk dalam majlis ni. Syukurlah kita kerana masih lagi kita dapat mendengar peringatan-peringatan daripada guru mursyid kita tentang kepentingan untuk kita belajar mengenal diri, mengenal Allah. Di mana inilah satu kepentingan untuk semua umat Islam mempelajari dia. Inilah perkara yang wajib, yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita sebarkan, terutama untuk diri kita sendiri dahulu. Kemudian kita ajarkan kepada isteri dan anak-anak dan juga kepada orang yang terdekat kita. Di situ nanti kita akan nampak bahawa kepentingan ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, kita akan nampak apa yang kita dengar ni sebenarnya kita kena praktikkan dalam kehidupan kita
Selagi kita tak praktikkan, kita tak amaliah kan, kita tak akan nampak kesan dia. Jadi kita memohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi kefahaman dan kita diberi tunjuk ajar dan gerak oleh Allah bagaimana nak kita amaliahkan dalam kehidupan kita. Jadi itu ialah setakat ni daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sa'ir asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kenal diri, kenal Allah. Itu adalah paling kecil, adalah boleh katakan adalah tiada bergerak satu zarah pun atas izin Allah. Itu skala yang paling kecil. Apatah lagi kita skala manusia. Jadi kalau zarah pun bergerak atas izin Allah, apatah kita. Buatan kita buka mata, bernafas pun. Jadi itu perkara yang besar. Zarah tu kecil. Jadi maksudnya zarah pun ikut kata Allah. Jadi kita ni tak boleh kata kita kena buang keakuan. Jadi maknanya kita ni banyaklah pesongkan oleh sistem yang Allah izinlah untuk menduga atau menguji kita ni, iaitu sistem Yahud Nasara. Jadi untuk kita balik kepada pangkal jalan, kita gunakan kenal diri, kenal Allah ni untuk kita mengesakan, mentauhidkan diri kita balik semula, supaya kita kenal kita ni tiada apa-apa. Kita ni adalah cahaya yang daripada Nur Muhammad. Jadi kita mengesakan balik diri kita supaya kita kenal supaya Allah saja yang berkuasa, makhluk tidak ada kuasa. Setakat itu saja perkongsian saya pada malam ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita pelajari pada hari ini adalah seperti biasa, apa yang dihaskan dan diberikan peringatan kepada kita sentiasa mengesahkan Allah Ta'ala. Kerana kehidupan kita ni tidak ada yang lain, hanyalah untuk mengesahkan Allah Ta'ala sahaja. Jika kita tidak faham tu, maka kita akan terikut-ikut dengan apa yang telah diajar oleh geng-geng Yahudi dan Nasrani ni. Sebab kewujudan kita ni kalau difikirkan memang sebenarnya, kalau ikutkan dulu saya fikir kita ni wujud kerana tak ada apa-apa matlamat pun. Jadi saya fikir apa yang saya buat ni adalah daripada diri saya sendiri. Tapi apabila saya mengenali dan belajar ilmu daripada Ustaz Aziz, baru saya mengerti bahawa kehidupan kita ni sebenarnya memang tiada. Kerana kita nak solat pun, kita rasa kita solat pun kita dah silap. Apabila kita kata kita solat ni, masa dulu saya fikir kita nak jumpa Allah Ta'ala. Sebab kita pergi solat sebab kita nak jumpa Allah Ta'ala. Hakikat sebenarnya solat itu adalah Allah yang memanggil kita untuk kita melakukan ibadah. Tanpa panggilan dia, nescaya kita pun tak mampu nak bergerak pun. Itu yang saya pelajari dan itu yang saya praktikan, dan memberi pada peringatan pada anak-anak saya juga, yang apa yang kita lakukan ini adalah kehendak dan Allah Ta'ala yang uruskan. Jangan kita sesekali ingat yang kita ni memiliki segala-galanya, kerana hakikat sebenarnya kita ni tiada apa-apa. Itu sajalah saya ingin kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kurniaan limpahan kasih sayang Allah kepada kita semua di malam yang mulia ini, Ramadan yang dah 3 minggu. InsyaAllah kita sama-sama dapat mengerjakan ibadah puasa dan disusuli lagi dengan ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Pada saya buat ilmu mengenal diri, mengenal Allah ini bukan asing lagi buat saya. Di mana semua pun saya rasa anggaplah itu satu bukan asing lagi. Anggaplah ilmu kenal diri, kenal Allah ini
kalau solat itu wajib, kita jadikan ilmu kenal diri kenal Allah ni 1000 kali wajib. Jadi ilmu mengenal diri mengenal Allah inilah ibadah yang paling sempurna, yang membawa kita tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau kita faham Allah lah yang menjaga kita, Allah yang mencipta kita dengan kesempurnaan. Di bawah maha sempurna dia tu, dia menjadikan kita bersyukur. Kita letak diri kita ni seorang insan. Kalau kita faham surah Atin ayat 4 saya rasa, di mana Allah berfirman, dia kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di mana sekian alam ni dijadikan kita ni manusia yang paling mulia di sisi Allah. Jadi dia jadikan kita manusia ni menjadi kekasih dia. Jadi kita janganlah bersisiakan ilmu mengenal diri mengenal Allah ini. Bawalah diri semata-mata kita kena Allah. Buang keakuan diri. Kita ni tak perlu risau sebab kita ada pembimbing. Kita dianugerahkan ni akhir zaman ni, digunakan seorang pembimbing rohani supaya boleh membimbing kita, memberikan kita sentiasa tips-tips yang bernas, tips yang sampai kepada untuk mengesahkan Allah. Jadi diajarkan kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan kita macam-macam cara lah. Jadi kita sama-samalah mengamaliakan ilmu kenal diri mengenal Allah ni, bukan sekadar bercakap aja. Kalau diberikan tips-tips, kata seumpama ya, pada saya lah, saya kalau diberi tips macam, kalau saya belajar, mula-mula saya belajar, dia kata kalau kita berjalan tu jangan merasakan kita yang berjalan. Kita buat di situ, kita amalkan sedikit demi sedikit. Walaupun kita lupa, kita amalkan. Lama-lama dia jadi macam satu keperluan untuk kita. Kalau kita keperluan untuk makan tu, kita dah jadikan itu satu keperluan. Bukan makan tu tak keperluan, tapi benda ni lagi perlu untuk kita dapatkan Allah Ta'ala. Beruntungnya kita. Jadi sama-samalah kita ni dapatkan, bersungguh-sungguh dapatkan Allah, bukan dapat yang lain. Bila dapat Allah, semua kita dapat. Saya teringat lagi yang saya waktu saya belajar dulu, Ustaz ada beritahu lah, ni memang firman yang betul lah. Allah berfirman, dia kata, wahai Bani Adam, wahai anak Adam, aku ciptakan sekian alam ni untuk engkau, tapi aku menciptakan engkau tu untuk aku. Itu, jadi kalau kita tahu pegang susulan kata-kata khimah tu, kita merasa seronok. Seronok untuk apa? Untuk mendapatkan Allah. Okey, itu saja perkongsian saya pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana illa innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah Taala hadirkan kita bukan kerana kita ada masa, bukan kerana kita ada ilmu, bukan kerana kita ada amal, tapi Allah hadirkan kita ini disebabkan apa? Pilihan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada apa benda pun. Saya ke depan ni pun tak tahu macam mana. Nak datang sini pun tak tahu. Tiba-tiba boleh datang. Kita pun tak tahu. Itu yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita. Di akhir zaman ni kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kenal dia. Kenal dia tu. Bila tak kenal, yang Ustaz beritahu tadi, masalah kan. Duduk dalam kelompok tahfiz Al-Quran mana pun, PhD besar mana pun kan, tak kenal Allah, tetap tak berguna dalam hidup kita. Jangan kecam saya pula. Ini Rasulullah ajar supaya kita benar-benar mengosong, menafi betul-betul keakuan diri kita. Jangan hanya menyebut kalimah la ilaha illallah kan, tapi tak tahu, tak tadabbur, tak bersiasat, tak jumpa dengan arif billah, arif billah tu tak talkinkan dia la ilaha illallah, nak talkin macam mana, dia tak jumpa pun dengan pembimbing rohani kan. Bila tanya pembimbing rohani, perlu ke pembimbing rohani? Boleh tanya macam tu pula kan. Boleh ke ni seorang mursyid bawa anak murid dia sampai kepada Allah? Ada soalan macam tu, bayanglah
punya sedih tu, kawan saya, kawan baik saya tu menyatakan apa, tak penting benda ni kan, nak sampai kepada Allah. Sahabat-sahabat kan, para sahabat melalui Rasulullah. Lepas tu Rasulullah SAW cakap, lepas kau dah faham, kau diberi faham oleh Allah SWT, kau diperkenalkan oleh Allah SWT, maka kau belajar dengan Allah lah. Tapi dia tetap, guru dia tetap Rasulullah SAW kan. Itulah cakap, bila otak kita dah dipenuhi dengan keakuan diri ni kan, kita tak selesaikan, tak settlekan masalah dalam diri kita ni. Masalah yang utama apa, yang paling yang tadi Ustaz cakap tadi, paling bahaya tu apa? Keakuan diri kita kan. Hidup, rasa lagi kita hidup. Masalah tak yang lain-lain? Masalah kan. Kita tak ajar ke anak-anak kita tak ajar ke isteri kita kan. Kita duduk dekat pengajian kenal diri, kenal Allah ni, alhamdulillah Allah Taala hadirkan kita ni, bukan kita nak rasa hebat. Banyak kali saya cakap, saya ajar diri saya macam tu kan. Bukan kita nak rasa kita hebat, bukan kita rasa kita ni dah selamat, kita ni orang yang paling bagus dalam, tak ada situ, tak ada sikit pun rasa hati kita macam tu. Tak. Saya nak cakap semua dengan YouTube semua ni, semangat juang tak ada kita kan. Malam ni kita cerita pasal Imam Mahdi kan, peperangan, semangat juang sikit pun tak ada kan. Kalau ada alhamdulillah lah kan. Tu yang tak ada tu kan. Anak-anak saya cerita dengan adik saya tadi kat telefon sebelum saya sampai sini kan. Semangat juang Ustaz cakap tadi kan. Kalau nak kata pisau belati tu 990 dia kata mahal, itu 70,000 harga titanium Yahudi tu, 70,000 harga rumah dulu kan, 70,000 kan. Kita rasa kenapa tak rasa semangat juang gitu kan. Selepas 13 Mei 1969, apa pemuda-pemuda Melayu yang buat, mereka buat cari ni besi-besi tu supaya apa, persediaan kan, persediaan kita nak apa kan, nak kata tu seperti yang apa sahabat-sahabat Nabi cakap, kita kena ada persediaan dalam diri, dan persediaan yang penting adalah ini, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tu kata, macam saya ulang lagi saya ulang lagi benda ni kan. Kalau orang ajak infak kan, sampai saya cakap RM5 pun kan, RM5 pun kau ada, kau infak ke kanda saya kat Kuala Lumpur, adinda saya kat Kuala Lumpur, saya cakap ni, dia tiap bulan dia kan. Kenapa kita tak ada semangat juang gitu kan, berkira-kira kan. Takkan nak tunggu kaya baru infak. Ini saya cakap, sebab apa? Infak ni penting. Allah Taala mi'raj kita kan, mi'raj bawa kita ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala, rasa sendiri kan. Saya, sahabat-sahabat saya yang saya cakap kan, dia buat, dia rasa betul. Engkau ada rasa tak? Ada rasa tak? Saya cakap ada rasa kan. Ini nak buat benda ni pun, ya Allah, saya nak cakap kan, berkira-kira kan. Kita ni dah tak lama dah kan. Persediaan kita penting yang tu kan. Kalau sang guru bagi tahu nasihat, kita kena perlakukan dalam keadaan yang mana kita ni nakkan sesuatu tu, bukan sesuatu yang lain, sesuatu tu kita nak, semangat kita makin naik. Itu saya nak ceritakan macam mana lagi kan. Semua saya bagi nasihat semua kan, bukan untuk saya untuk semua sekali, supaya dapat perjuangan tu. Alhamdulillah Dr. Nur Azman sendiri cerita tentang akhir zaman. Jadi kita gabungkan sekali, ini bukan diasing-asingkan ni jemaah ni jemaah, tak. Ni digabungkan sekali kan, supaya apa? Ni semangat juang tu kita kena ada kan. Tu kata Kafi Harbi ni dah menginjak kita ni kan, menginjak kita ni. Apa persediaan kita kan, apa persediaan itu, tauhid dalaman kita ni. Termasuklah yang dikata yang tadi, Rasulullah 13 pedang. Kita rasa benda tu tak penting. Saya pernah diceritakan oleh sang guru kan, ada guru silat di Ampang tu. Dia okey ni, orang boleh cakap apa, ni kau jual pedang, ni kau jual, tak, itu bukan jual pedang kan. Bapak saya sendiri pun cakap, kalau kau tak ada, kau bukan lelaki lah, dia kata. Itu cerita pasal senjata lah kan. Kita tak ada benda tu. Nak takut apa? Nak cakap saya tak takut. Saya tak takut. Nak takut apa? Ini dah memang kita dah masuk dah zaman Imam Al-Mahdi. Dan Muhammad bin Abdullah kan, tak lama lagi akan muncul. Apa persediaan kita? Itu kita bakar semangat malam ni kan. Ustaz pun dah bakar semangat dah tadi kan, melalui perjuangan-perjuangan yang kita patut kita buat kan. Jangan buat tak tahu je, buat macam tak ada apa benda pun kan. Tu kita cakap ni sebab apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Sebab ada kasih sayang itulah kita bercakap kan. Kalau tak bercakap, kita diam je lah, kita buat hal kita je lah kan. Tu dia. Saya bukan nak cakap apa,
Saya jumpa pun dengan jemaah yang semalam dan hari Isnin hari itu kan berkumpul sama-sama muzakarah. Itu memang saya punya orang kata apa tu, Allah Taala letakkan. Saya berat ke arah jemaah yang nak cerita benda ni. Kalau tak, baik saya balik kampung saya jumpa mak ayah saya. Tapi Allah Taala letakkan kasih sayang begitu, itu saya tak tahu. Saya memang penting, memang kasih sayang saya semua jemaah ni saya memang tapi orang tak nampak, orang nampak suara saya kononnya garang kan, konon saya ni cakap tegas, tak. Itu saya tak tahu. Ketegasan dalam adalah untuk buang dalaman tu. Saya pun dalam perjuangan juga sebenarnya. Kan dalam perjuangan ni nak buang keakuan diri. Kalau kata senang saya tak tahu. Tapi benda ni susah. Kan susah nak buang. Tapi cara dia itulah. Kita sama-sama kongsi. Kan sama-sama kongsi apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kongsikan supaya sama-sama dapat. Jadi saya serahkan kepada jemaah-jemaah wanita untuk teruskan perkongsian. Sekian. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya tak ada perkongsian, cuma saya nak menyampaikan satu permintaan daripada salah seorang muslimat. Dia dah 2 hari dah dia tanya, tapi saya kata tunggu ustaz balik dulu baru saya tanyakan. Dia minta tolong lah. Dia kata sekarang ni ada satu, saya pun tak kerti nak cerita, katanya pasal leluhur. Leluhur ni macam kita jumpa seseorang yang dia akan scan kita lah, cek keturunan kita ni. Dia akan macam panggil roh wali lah, roh orang-orang soleh ni dia panggil. Jadi melalui roh tu dia akan ceritalah kita ni keturunan daripada mana, daripada Panglima ke, daripada pejuang-pejuang ke, siapa-siapa hebat-hebat lah. Jadi kat situ sampai dia kata yang jauh-jauh pun sanggup turun untuk scan diri dia lah, asal keturunan daripada mana. Jadi dia nak ustaz jelaskan, sebab dia kata kita susah-susah payah penat-penat belajar nak buangkan keakuan diri kita ni, tiba-tiba kita pergi ke arah tu pula, macam bercampur aduk lah, reverse. Jadi dia minta ustaz bagi pencerahan lah apa yang dia minta bagi ustaz melalui mulut ustaz sendirilah. Okay, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cakap macam ini bukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Saya nak tanya soalan sebenarnya. Tadi saya ada baca satu artikel tu, tapi bila saya cari balik dah tak ada. Saya ingat sikit je lah. Tentang Bismillahirrahmanirrahim, bermula dengan huruf ba, berakhir dengan huruf nun. Al-Fatihah bermula dengan huruf ba, berakhir dengan huruf nun. Di mana mata hati luar ba bertemu mata hati luar mengenal mata hati dalam. Mata hati dalam mengenal mata hati dalam. Sampai mata hati dalam bertemu mengenal mata hati dalam. Dalam artikel tu dia cakap carilah arif billah yang kamil mukamil untuk mengenal ilmu ni yang susah kita nak cari sekarang. Tu soalan saya. Inikah ilmu yang kita sedang belajar? Itu saja. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Syukur alhamdulillah Allah menyampaikan ke sini. Apa yang saya boleh katakan, masih lagi berlatih, mempraktikkan, mengamaliahkan, membuang setiap hari keakuan diri, berlatih. Itu je yang saya boleh sampaikan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mengucap dengan saudara kita tadi, jemaah kita semuanya daripada khatir Rabbani, daripada lintasan
yang suci daripada Allah, yang kudus, yang tidak lain apa yang mereka ucapkan tu, perkongsian mereka, pencerahan yang mereka alami sendiri, itu nak menyatakan kasih sayang, mengajakkan kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesahkan. Jadi tidak ada kasih sayang yang lebih tinggi melainkan apa yang teman-teman saudara-saudari kita sebut tadi. Kesuciannya tadi, itulah nak menyelamatkan kita supaya kita sama-sama mengesakan Allah. Di saudara kita tadi cakap apa, kita ni adalah manusia yang laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian makhluk, sebaik-baik, Allah Ta'ala kata Allah ciptakan kita manusia. Manusia tu sendiri pun dah sebaik-baik kejadian. Sebab apa? Sebab Allah tu cipta tu ikut citra diri Allah. Macam orang tu dia buat plan rumah, ya, dia ikut citra dia punya apa. Jadi Allah ni dia kata mulianya Allah sendiri yang nak desainkan menurut dia tu sendiri. Maknanya hebatnya tadi. Yang lain-lain tu desain juga, ya, malaikat ke yang lain. Tapi manusia ni khalaqanal insana fi, dia sendiri ciptakan, dia sendiri kata mulia. Tapi sampai tahap ni kita ni tak kenal diri, tak kenal Allah, asfala safi, lebih teruk daripada bina. Jadi janganlah Allah tu naikkan kita dah. Saudara kita cakap tadi, jagalah. Sebab apa? Bila kita kenal insan tu, kita kenal diri kita, bahawa kita 100%, mata kita, telinga kita, dalam kita, design kita, apa semua, makam iblis ada, makam semua dalam diri kita, semua Allah yang designkan semua daripada luar sampai dalam. Ya Allah, tak ada satu pun kekurangan. Tapi kita ni berbalah-balah, rasa tak puas hati. Itulah dia. Saya kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Maka kita kena kembali baliklah. Kita ni dah cukup mulia, kita nak apa lagi? Allah Ta'ala kata aku cipta syurga, segala nikmat ni semua, kan? Itu tak penting lah Allah Ta'ala kata. Padahal syurga tu kita gila-gila kan. Padahal Allah Ta'ala kata tak penting. Habis apa yang penting? Ya Allah, Engkau tu bagi aku, Engkau tu lebih penting. Begitu sekali Allah tak dimuliakan kita. Tapi kita tak, kita nak juga nak cari apa, susu galuh kita. Susu galuh kita sampai ke mana? Muhammad sampai mana? Dah sudahnya kita inna lillahi wa inna ilaihi. Keturunan kita adalah paling tinggi. Kau ke mana pun, kau kepada mana pun keturunan kau, bangsawan ke, panglima ke, apa pun kau, tapi sudahnya inna lillahi. Dan itu keturunan kita adalah maknanya bukan Allah tu anak. Kita ni dari tu paling tinggi, mana ada tinggi lagi. Jadi kalau kita dah tahu tu, kita buat kata tadi, kita tak ada kita nak turun balik. Maknanya kalau kita cari lagi balik ke turun, maknanya kita tak faham lah tu, maknanya kita turun balik. Tapi tujuan belajar kenal diri ni, kita tahu yang paling tingginya tak ada lain dah. Tadi sekadarnya kita menghormati keturunan kita, tak apa, tapi jangan melebihi datang sampai akuan diri. Kita nak buang akuan diri, dah sampai kita nak bawa aku keturunan ni, aku keturunan ni. Jadi orang ni rendah, ni aku keturunan wali Allah, dia ni bukan. Ya Allah pula. Mana lari tajuk dah kan. Lebih baik tak usah kita kenal, lebih baik dia boleh jadi begitu. Betul? Kita tujuan kan nak hilangkan, betul? Kita menambahkan kan beban balik kita. Allah Ta'ala kata alam nasyrah laka sadrak. Buang, jangan ada akuan diri. Buang-buang semua, delete dalam handphone. Delete hari-hari, delete kosong. Nantikan mengesahkan Allah supaya boleh. Tapi kalau dah penuh dengan tu, kita biarkan tu sampah tu, tak tutup, tak buang, tak delete dia, busuk tak lama-lama? Busuk. Jadi bangkai. Buang tu pasal akuan diri ni, bangkai nanti. Jadi jangan kita salahkan siapa-siapa. Kita tengok dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala aman kita. Kalau kita selalu tengok pada diri kita. Masalah manusia sekarang bertambah ilmu, bertambah amal, tanpa dikenal diri kita Allah, ego dia tinggi macam iblis. Iblis ni lagi banyak ilmu dia. Amal dia juta tahun. Nabi-nabi boleh dia sesat kan? Nabi-nabi boleh dia apa? Kan? Jadi kita nak kalahkan dia tak lain. Allah Ta'ala kata buang akuan diri. Sebab akuan diri ni lebih jahat lagi daripada iblis. Iblis ni bila kita ada akuan diri, baru dia boleh bisik. Baru dia boleh hasut kita. Tapi kalau kita tak ada akuan diri, Allah Ta'ala kata hamba-Ku yang ikhlas, yang kenal aku fanakkan, kau tak boleh buat apa-apa iblis. Ini janji Allah.
Jadi kita duduk kat situ rahsia. Jangan lagi baik dia bagi kita mukjizat, bagi karamah, bagi kita naik tinggi darjat, tetap juga mengesahkan Allah. Jangan ada rasa itu betul lah ilmu dia. Kalau kita kata ada ilmu lagi tinggi pula, tu tipu lah tu. Ya? Ada lagi ilmu lagi tinggi, tak ada. Ilmu yang paling tinggi adalah mengesahkan Allah. Itu para rasul, para nabi, wali-wali Allah. Jangan lari tajuk lah. Jadi lepas tu nak ambil ilmu lain pun tak apa. Sebab dia datang ilmu macam mana pun tetap mengesahkan Allah. Kita tak ragu dah. Kan? Walaupun ilmu tu batil kita ambil, tetap kita bawa pergi mengesahkan Allah. Ada ilmu batil kat kita tak? Ni handphone ilmu batil. Handphone ni batil ni. Tapi ibaratnya kita dah serang orang Yahudi tu. Ya, kita ambil teknologi dia buat cara baik. Salah tak? Yang batil tu kita hancurkan, kita naikkan yang hak. Betul? Tapi kalau tak belajar susah lah. Kan? Tu. Jadi kita akan gunakan untuk walaupun ini ciptaan dia. Maknanya kita dah selain kita serang dia, kita dah takluk dia, kita dapat senjata dia, kita gunakan kepada yang hak. Yang kalau dia ciptakan untuk Dajjal, untuk rosakkan kita. Tapi kita serang dia, bunuh dia, kita ambil senjata dia, kita gunakan untuk kebaikan. Macam pisau tadi. Kalau jumpa kepada orang yang tak betul, gila, dia kan. Tapi kalau dapat kepada orang yang kenal diri, kenal Allah, beriman, dia akan gunakan tepat pada waktu. Potong bawang ke, apa ke kan, macam-macam boleh cara dia. Jadi itu saja. Tadi jawapan tu dah dapat yang tadi. Yang mana tadi? Yang saya tak nak jawab tu. Ya boleh ya? Itu sikit. Bila dia tak nak jawab, dia jawab juga. Itu saya ya, saya rasa cukuplah sampai sini dulu ya. Ada apa-apa lagi? Abang Serap? Ya. Lama betapa tu. Jauh India lagi. Tengok mak ingat tengok mak. Ya. 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 Ba tu maknanya Al-Quran 30 juzuk. Jadi bila diturunkan Allah Taala, Nabi kata dia terhimpun di dalam Al-Fatihah Nabi. Dan Al-Fatihah terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi kata dia terhimpun di dalam huruf ba. Dan ba terhimpun di dalam huruf titik. Dan titik tak lain adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad tak lain lah daripada zat menyatakan. Jadi huruf ba itu bila dia turun huruf jatuh kat ni kita punya kolbun, dia jadi barakatan. Ba tu barak, aku berkatkan sekalian alam sekalian. Berkat. Itu huruf ba, titik tu ba. Jadi sini dia turun ke sini ba. Kalau dia naik balik nun wa qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan qalam maka barang siapa yang dapat melihat nun tu, maka gilalah dia, fanalah dia, maka di situlah kenikmatan mengesahkan Allah. Nun mangkuk dia nun. Turun ke bawah ba, barakatan. Jadi kita buat main gitu huruf titik tadi di atas mangkuk dia turun nur turun. Jadi wa qalami wa ma. Bila kita cakap data kalam mereka yang dengar jadi fana. Fana tu maknanya majnun, gila. Gila lah, syok pada Allah, tak apalah. Syok pada Allah. Kalau nak main huruf itu tadi. Memang Quran ni dia turunkan gitu. Dia nur, cahaya. Quran ni kan nur cahaya kan. Sebelum dia jadi kalam, dia nur dulu. Sebelum dia nur tu lah Allah nak cerita. Jadi Allah nak cerita, dia tu kan nur lah, cahaya. Dia terang. Jadi masuk dalam cerita tu, Nabi pun sebut lah. Iqra. Sebut atas, dia duduk kat cerita tu tadi. Kalau nak ceritakan tentang Allah, dia ceritakan tentang Allah lah. Ingin aku dikenali. Gitulah. Jadi teranglah semua keliling. Baru terjadi cerita ni, raja ni, cerita Nabi ni, cerita iblis. Semua jadi cerita daripada nur cahaya tu. Jadi bila kita duduk kat cahaya tu, kan saya pernah cerita tak? Sekian alam ni penuh cahaya berlapis. Jadi kita ni syurga, neraka, lauh mahfuz, aras semua dalam tu. Letakkan semua. Mana kita dah tak payah pergi kat syurga dah. Syurga dah di dalam tu. Dan kita sendiri kena keluar Mi'raj. Baru kita tahu apa Mi'raj. Kan?
Ni saya suapkan, maknanya nur cahaya supaya kita faham. Allah tunjukkan macam mana kita faham apa yang dikata sekian alam tadi. Semua ada surga neraka. Jadi kita tak payah lagi idamkan surga neraka ke apa lah. Lauh mahfuz ke apa. Kita dah semua dalam tu kita dah tahu ceritanya adalah untuk nak kembali kepada keluar daripada nur tu tadi. Tujuan keluar daripada sekian alam tu nur tu untuk kepada siapa pemilik nur tadi. Leburlah kat situ. Baru kita nampak semua sekian alam ni semua bergerak semua tu daripada awal sampai akhir zahir batin, azali sampai bila-bila pun semua Allah yang kita nampak situ nanti. Pasal kita dah mi'raj, kita dah nampak semua tu nanti di bawah kekuasaan kursi sama Iblis ke Yahudi ke apa. Kita nampak semua Allah Ta'ala ni susunan. Itu nama dia kekuasaan kita nampak. Kita tak nampak kekuasaan lain lah. Kita nampak semuanya kekuasaan Allah. Barulah kita dipanggil aman. Sebab baru kita tahu tak bergerak sesuatu pun melainkan semuanya izinan. Tu pasal kita kena selalu mengaji ni supaya kita itu tempat tu kalau tak biasa licin tempat, mudah tergolek kita. Tak boleh duduk tepat. Tak boleh kita nak tetap nak duduk. Tapi bila kita mengaji ni Allah akan bagi zadanhum iman. Tambah Allah yang boleh bagi tambahan untuk kita qayyumiyah, berdiri kat situ. Bukan senang tau. Anak kita 3 orang datang mampu tukang bunuh anak kita. Seram dia bunuh. Kita nak duduk makam tu, Allah yang bunuh. Boleh? Jentik anak kita kat sekolah pun kita cari cikgu tu. Asal anak saya awak jentik, kita nampak makhluk lagi buat, betul? Tapi nak duduk situ boleh duduk. Alhamdulillah, itulah dia matlamat. Allah yang bunuh. Panca, aku yang bunuh lah. Dia bunuh lagi anak satu. Allah yang bunuh, makin kuat dia ni, makin yakin. Orang gila. Aku yang bunuh anak engkau lah. Tak, dia kata. Allah, dia kata. Kau tengok ni anak kau seorang last lagi. Allah yang bunuh, lagi kuat dia kata Allah yang bunuh. Sanggup kita macam tu? Jangan dia test. Tak boleh. Tapi itulah makam dia saya nak bagi tahu. Para rasul, para nabi, para wali sanggup anak dia tu Ismail dia tu. Sebab ni ujian kita bukan daripada makhluk, daripada Allah. Kita tak boleh baca pula Allah nak bagi mana. Tapi Allah tahu mana kekurangan kita, dia tahu. Jadi dia ni nak uji kita supaya kekurangan kita tadi hilang, supaya kita dapat betul-betul 100% dengan Allah. Itu kita bukan senang nak duduk tetap di situ. Tapi kita ada Allah, mohonlah. Dia ada sifat qayyumiyah, berdiri tegak. Dia yang mendirikan kita untuk tetap daim, berterusan untuk, bukan kita yang hebat. Tetap begitu juga. Jangan merasa kita ni hebat boleh duduk. Kita tak mampu nak tetap duduk untuk terus mengesahkan Allah, melainkan dia yang bagi qayyumiyah. Berterusan, tetap kukuh untuk kita terus mengesahkan dirinya seperti dia mengesahkan diri. Bila dah bunuh 3 orang ya. Aku yang bunuh lah orang gila tu. Dia paksa ni kata. Baik, kalau betul kalau kau yang bunuh ya Allah, kalau betul engkau yang bunuh atau dia yang bunuh, kalau betul engkau yang bunuh ya Allah, hidupkan balik. Hidup balik macam Nabi Ibrahim, hidup balik anak dia. Pasal dia yakin pada Allah bahawa ni anak memang anak aku, tapi Allah lebih berhak pada anak aku. Dan Allah tahu apa yang dia suruh. Bukan senang kalau dah mimpi suruh bunuh anak, berani kita. Tapi itulah bila orang dah betul-betul dia yakin dengan Allah, macam Nabi Idris. Boleh kita berani pancung budak besar ni? Boleh? Nabi dia tak ada lagi, ya Allah ni budak tak ada dosa, cuma tak ada, dia tak ada jenis macam tu, dia jenis terus ya. Lubangkan perahu, lubang. Celup balik tangan kau, ambil kat lumpur dalam, sampai tangan kat bawah lumpur, dia tampal balik jadi buruk. Nabi dia tu nampak bila Allah cakap tu dia nampak ada satu set dia punya tu kesudahan dia macam mana. Nabi Musa tu tak nampak situ aja. Dia nampak kat kitab dia punya Taurat ni, Zabur, Musa. Taurat. Dia nampak kat situ. Ni kalau ni kan kau buat apa, kau rosakkan ni dia elok. Kalau dia kitab dia macam tu. Tapi Nabi dia ni kitab dia dengan Allah. Bukan makna kitab tu tak betul.
Nak bagi tahu yang mustahaknya jangan pegang kitab dulu. Dan jangan si Haji kata tak pegang, bukan tak pegang kitab. Maksud saya Allah dulu bila orang tanya, kau jangan nyampak surah Al-Baqarah ayat ni dulu. Allah dulu, tanya Allah. Walaupun kau tahu jawapan dia 10 kali tu, tetap ya Allah macam mana nak jawab. Berhubung dulu dengan pemilik kitab. Jangan menyembah kitab. Tu banyak sekarang menyembah kitab. Sebab apa? Orang bagi taranum suara bagus apa, dapat pujian. Orang amalkan dapat penjara. Tu Imam Syafi'i, Imam Maliki, imam-imam kita banyak yang kena penjara. Kena bunuh pun ada pasal dia betul pegang ayat Quran hukum tu tadi. Kita tak, kita ya Allah. Tu pasal lah teruk kita ni. Tak ada semangat perjuangan. Tu. Lemah. Berapa kerat sangat ustaz-ustaz kita, ulama kita yang sikit sangat. Tu. Yang bangkit betul-betul perjuangkan kan. Tu. Ini apalah proses balik insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai situ dulu. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan. Ada kesalahan apa dan menyampaikan ada akuan diri wa afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim.